Setelah siap first NF, sekarang kita akan melaksanakan penukaran daripada skema hubungan daripada first NF kepada second NF. Apa objektif dia? First NF kepada second NF untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Yang akan kekal ialah fungsi penuh sahaja. Okay. Kena pasti kumpulan data berulang dan pecahkan kepada jadual berasingan. Ini kita akan pecah jadual yang dipanggil jadual hubungan. Okay, setiap jadual yang kita pecahkan dia berhubung lah, dia tidak terputus. Kaji skema 1NF dengan mencari kebergantungan antara atribut bukan kunci dan atribut kunci prima. Okay, kita akan tengok di first NF tadi, kebergantungan fungsi separa berlaku apabila atribut biasa bergantung kepada salah satu kunci prima sahaja. Okay, dia tidak bergantung kepada dua-dua. Kenal pasti kumpulan atribut tersebut dan asingkan sebagai skema hubungan yang baru. Okay, mana yang bergantung separuh tu kita asingkan, kita buat hubungan yang baru. Okay, kita tengok di sini jadual first NF, kita tengok di bahagian skema hubungan lah. Kod buku, nama buku, pengarang, ID murid, nama murid, nombor telefon bimbit, tarikh pinjam, tarikh hantar. Okay, apa yang kita dapati? ID murid, nama murid, nombor telefon mempunyai data berulang. Gunakan kurungan untuk menandakan kumpulan data berulang. Okay, tengok balik mana yang data berulang. Ni nombor telefon berulang. Okay, ID murid berulang. Satu lagi apa? Satu lagi ialah nama, nombor telefon bimbit. Dua tu lah nama. Okay, ini berulang. Okay, dan kita tengok nama murid ini dengan nombor telefon, adakah dia bergantung kepada kod buku? Tidak kan? Ini kunci prima, ini pun kunci prima. Nama murid dan nombor telefon ni bergantung separa kepada ID murid. Dia bukan bergantung penuh kepada dua-dua kunci prima. Okay? Jadi yang ini kita akan wujudkan jadual yang baru ataupun skema hubungan yang baru. Asingkan atribut bagi kumpulan data berulang dan berikan nama entiti baru. Okey, buku pinjaman, yang ini yang tadi. Sekarang buku pinjaman tinggal kod buku, nama buku, pengarang, tarikh pinjam dan tarikh hantar. Okey, kemudian murid, kita keluarkan ID murid, nama murid, nombor telefon bimbit. Okey, tukarkan nama jadual buku pinjaman kepada pinjaman. Ini kita buang buku, kita tinggal pinjaman sahaja. Atribut ID murid dikekalkan, jadikan kunci asing. Okey, yang ini kita akan kekalkan di dalam sini, tapi dia akan jadi kunci asing sebab dia sudah jadi kunci prima dalam entiti murid. Okey, pinjaman, okey, nama baru pinjaman, kod buku, nama buku pengarang, yang ID murid ni sekarang adalah kunci asing. Okay, yang ini sepatutnya tak payah letak pun boleh. Murid, ID murid, ini kunci prima, nama murid dan nombor telefon. Di dalam skema hubungan pinjaman masih ada ID murid, tapi sekarang dia tidak lagi jadi kunci prima, dia sudah jadi kunci asing. Jadi kita boleh nampak dua-dua jadual ini sekarang sudah terhubung. Okay. Okey, kita tengok lagi skema hubungan yang pinjaman. Adakah masih terdapat data berulang ataupun yang bergantung separuh? Okey, tadi yang data berulang kita sudah asingkan. Jadi murid ni, nama murid dengan nombor telefon berulang kita sudah asingkan. Sekarang kita tengok, kita mesti pastikan pinjaman ni hanya tinggal kebergantungan penuh, bukan lagi kebergantungan separa. Jadi kita kena cek lah di dalam pinjaman ni, nama buku, pengarang, tarikh pinjam dan tarikh hantar. Adakah semua ini bergantung penuh kepada kod buku dan juga ID murid. Kalau dia bergantung separa, kita akan asingkan. Okay. Dalam jadual pinjaman,
tarikh pinjam dan tarikh hantar bergantung penuh kepada kedua-dua kunci primer. Okey, tarikh ni, tarikh pinjam dan hantar bergantung kepada kod buku dan juga bergantung kepada ID murid. Jadi kita akan kekalkan dia di dalam pinjaman. Okey. Saya ulang balik, tarikh pinjam dan tarikh hantar bergantung kepada kod buku dan ID murid. Dia bergantung kepada dua-dua. Jadi yang itu kita panggil kebergantungan fungsi penuh. Manakala atribut nama buku dan juga pengarang bergantung kepada kod buku sahaja. Dua-dua ni bergantung kepada ini. Dia tidak bergantung kepada murid. Okey, dia tidak bergantung kepada murid. Oleh itu, kumpulan atribut dengan kebergantungan fungsi separa diasingkan sebagai skema hubungan yang baru. Sebab dia tidak bergantung kepada murid, kita keluarkan yang ketiga-tiga ini. Okey, dengan nama entiti baru iaitu buku. Okey, sekarang kita buat yang baru. Kod buku kita keluarkan. Okey, tapi dia masih kekal di sini sebagai kunci asing. Okey, kod buku, kunci primer, keluarkan nama buku dan juga pengarang di dalam entiti yang baru. Okey, ini entiti yang baru. Ada 3 atribut di situ. Semak kedua-dua jadual untuk mewujudkan lain-lain kebergantungan fungsi separa. Jika tiada, maka jadual itu sudah menjadi second NF. Sekarang kita tengok, inilah hasil penormalan second NF. Kita ada 3 entiti, pinjaman, buku dan murid. Pinjaman, kod buku, okey, adalah kunci asing. ID murid pun adalah kunci asing. Okey, dia masih letak KP di sini. Boleh juga kita kekalkan KP di sini. Kunci primer. Okey. Tarikh pinjam dan tarikh hantar. Okey, sebab kunci asing boleh ada lebih dari satu di dalam satu entiti. Okey. Kemudian buku, kod buku adalah kunci primer, nama buku dan pengarang. Ini dia tinggal di sini. Dan juga entiti murid, ID murid adalah kunci primer, nama murid dan nombor telefon. Sekarang kita ada 3 entiti baru di dalam second NF yang mana semua terdiri daripada kebergantungan fungsi penuh. Semua bergantung penuh lah kepada kunci primer. Berbalik kepada tugasan minggu lalu, kita tengok jadual yang diberi. Okey, ini dalam bentuk kosong NF. Kenapa kita kata dia dalam kosong NF? Sebab atribut belum lagi atomik, maksudnya belum lagi wujud satu jalur untuk satu atribut. Sebab di atas ni ada rekod pelanggan. Jadi sekarang dan juga belum ada kunci primer. Okey, jadi sekarang kita buat jadual dalam bentuk first NF. Okay. Kita namakan entiti ini ialah pelanggan. Tulis di atas pelanggan. Dan kita jadikan jalur dia atribut. Jalur dia atomik. Okay, ada satu jalur saja, ID pelanggan. Okay, salin baliklah. ID pelanggan kita akan jadikan dia kunci primer sebab data nilai dia adalah unik. Maksudnya setiap nama pelanggan ni ID dia berlainan. Okey, ID pelanggan, nama pelanggan. Salin balik semualah. Okey, kemudian mana lagi satu yang kita boleh jadikan kunci primer? Kod servis. Kod servis. Okey, letak di belakang dia kalau jadual kita boleh gariskan di bawah. Kemudian yang lain-lain kita salin balik saja data. A001. Okey, Albert. Okey, semua sekalilah. Tukarkan jadual kepada skema hubungan. Macam mana kita tulis? Okey, kita tulis pelanggan, atribut dulu. Pelanggan. Kemudian atribut ID pelanggan.
pelanggan. Jadi pelanggan adalah kunci prima, buat dalam kurungan KP. Pembetulan tadi yang saya buat tadi, kalau dalam jadual gariskan di bawah sebagai kunci prima. Gariskan koma, nama pelanggan, okey, semua sekali lah. Kemudian alamat, kemudian tarikh hantar, tarikh ambil, okey, kemudian kod servis. Ada satu lagi, kunci prima, servis, letak di belakang dia KP. Okey, semua sekali lah. Okey, jadi tugasan minggu ni kamu akan buat balik yang ini, sebab minggu lalu buat jadual saja kan. Jadi minggu ni buat skema hubungan saja untuk first NF. Okey, tulis di sini first NF. Kemudian di bawah dia buat satu lagi second NF. Okey, maksudnya kamu kena pecahkan lah. Tengok penerangan yang saya bagi tadi. Kemudian second NF, apa entiti yang akan wujud, entiti yang akan wujud hasil daripada pemecahan kebergantungan separa. Mana yang separa kita asingkan, kita wujudkan entiti baru. Okey, untuk tugasan minggu ni tidak perlu buat jadual. Buat dalam bentuk second NF, dalam bentuk skema hubungan sahaja. Skema hubungan. Okey. Yang ini yang saya akan tengok lah, second NF. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Nanti saya akan bagi jawapan lah. Okey. Okey, selamat menyiapkan tugasan, selamat bercuti, selamat hari raya, maaf zahir batin daripada saya. Okey, kita akan berjumpa lagi selepas ini. InsyaAllah panjang umur, semoga semuanya sihat. Stay safe, stay at home, think positif. InsyaAllah semuanya akan pulih dan kembali seperti sedia kala. Terima kasih.